Sinopsis. Rancangan ini memaparkan penerangan secara ringkas tentang pantun, syair, gurindam, sajak, cerpen, novel dan karangan. Tumpuan utama adalah terhadap karangan naratif dan karangan imajinatif. Dipaparkan juga tentang ciri-ciri karangan naratif dan karangan imajinatif. Objektif. Pada akhir rancangan ini, murid dapat menyatakan ciri-ciri karangan naratif dan karangan imajinatif, membuat perbandingan antara karangan naratif dengan karangan imajinatif, menyenaraikan pelbagai jenis karangan, aktiviti sebelum menonton, guru menerangkan genre yang terdapat dalam bahasa Melayu, guru menerangkan jenis-jenis karangan, guru menerangkan ciri-ciri karangan naratif dan karangan imajinatif, aktiviti selepas menonton. Murid menjawab soalan-soalan pemahaman berdasarkan kandungan rancangan. Murid menulis karangan naratif dan karangan imajinatif mengikut kumpulan yang diberi. Cadangan bahan bantu mengajar, lampiran karangan berpandu, lampiran peta minda, lampiran grafik gambar. Soalan-soalan. Sebutkan ciri-ciri karangan naratif dan karangan imajinatif. Hasilkan peta minda yang menunjukkan perbezaan antara karangan naratif dengan karangan imajinatif. Tulis satu karangan bagi setiap jenis karangan naratif dan karangan imajinatif. Apa khabar murid-murid? Khabar baik, cikgu. Cantiknya pantai ni. Kalau semua orang menjaga kebersihan, sudah tentulah pantai ini cantik. Tapi, cuba tengok di hujung sana tu. Banyak sampah. Itulah perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Mereka juga mementingkan diri sendiri, cikgu. Kalau beginilah keadaannya, sampai bila pun pantai kita tidak akan bersih. Betul kata kamu tu. Cuba bayangkan apa yang terjadi jika semua orang bersikap demikian. Bagus, kerana kamu semua mempunyai kesedaran. Kalaulah semua rakyat Malaysia seperti kamu, sudah tentu negara kita menjadi negara yang paling bersih. Jadi, lebih banyaklah pelancong melawat negara kita. Betul tu. Mereka datang ke sini kerana ingin melihat keindahan negara kita. Jadi, kita mesti buat sesuatu agar perkara ini tidak berterusan. Apakah yang dapat kita lakukan agar negara kita bersih? Kita mesti membuang sampah di tempat yang disediakan, cikgu. Bagus. Kamu pula Ravi? Kita mesti menasihati kawan-kawan kita yang tidak menjaga kebersihan tu. Ya Ravi, bagus. Azizah tak mahu bagi pendapat ke? Kita mesti denda mereka yang membuang sampah di merata-rata tempat. Bagus. Kamu semua dah lupa ke? Kan kita ada perkara yang nak dilakukan di sini. Ingat, cikgu. Cikgu nak kamu semua bersedia untuk terangkan kerja rumah kamu yang cikgu beri tu. Kami dah bersedia, cikgu. Bagus. Sekarang, siapa yang nak mulakan dahulu? Saya, cikgu. Saya akan terangkan maksud pantun. Pantun dicipta oleh orang Melayu. Pantun mempunyai pembayang dan maksud. Cuba beri satu contoh pantun. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Mana pembayang dan maksud? Pembayang ialah Pulau Pandan jauh ke tengah dan Gunung Daik bercabang 3. Maksudnya pula ialah
ialah hancur badan dikandung tanah dan budi yang baik dikenang juga. Bagaimanakah dengan bunyi di hujungnya? Bunyi hujung baris pertama sama dengan bunyi baris ketiga. Bunyi baris kedua sama dengan bunyi hujung baris keempat. Bagus Syafiq. Penerangan kamu jelas. Sekarang giliran siapa pula? Saya, cikgu. Saya akan terangkan maksud syair. Syair dicipta oleh orang Arab. Syair tidak mempunyai pembayang seperti pantun. Kalau begitu, semua baris dalam syair ialah maksud. Betul kata kamu tu. Cuba beri contoh syair. Anakku sayang, salammu nyata dalam pelajaran bertutur kata, duduk menulis kalam dilata, kembali kepada sekalian pendeta. Bagaimanakah dengan bunyi hujungnya? Bunyi hujungnya sama setiap baris. Cuba kamu perhatikan. Bagus Ravi. Kamu pula Azizah? Saya akan memberi penerangan tentang sajak. Jadi, bagaimana? Kita boleh menulis sajak mengikut kesukaan kita. Sajak menggunakan bahasa yang indah. Contoh saja. Guruku yang baik masih mengajar lagi, sedang aku kini sudah besar. Dulu wajahnya muda, kini rambutnya memutih kepala. Ada anak-anak muridnya sudah menjadi menteri. Seorang guru tua, dia masih di situ, menabur jasa-jasa. Dialah pendidik bangsa. Bagaimanakah dengan gurindam? Gurindam sejenis puisi lama. Gurindam mengandungi soalan dan jawapan. Isi gurindam ialah berkaitan perkara-perkara yang penting. Contoh gurindam? Ini contoh gurindam. Banyak cakap, tak baca buku. Macam membawa duit tak laku. Kurang berfikir, rajin membangkang. Bila-bila pun di baris belakang. Membaca buku, karangan tokoh, bagai berpaut di dahan kukuh. Sekarang, saya akan memberi penerangan tentang cerpen. Perkataan cerpen terdiri daripada dua perkataan, iaitu cerita dan pendek. Jadi, cerpen bermaksud cerita pendek. Cerpen selalu disiarkan dalam surat khabar dan juga majalah. Giliran saya pula, cikgu. Saya akan terangkan maksud novel. Novel ialah cerita panjang. Selalunya, novel ditulis dalam bentuk buku. Yang terakhir karangan. Siapa yang nak terangkan? Saya, cikgu. Karangan terdiri daripada karangan imajinatif dan karangan naratif. Cuba kamu terangkan lagi. Karangan imajinatif berdasarkan hayalan dan karangan naratif berdasarkan sesuatu peristiwa. Bagus. Kamu semua telah membuat kerja yang telah ditetapkan. Cikgu kata nak pergi ke taman. Bila kita nak pergi, cikgu? Mari kita pergi sekarang. Adik-adik, sebentar tadi kita telah mengikuti perbualan dan perbincangan antara Ravi, Azizah, Syafiq dan Cikgu Adam. Perbincangan tadi telah menyentuh tentang kepelbagaian genre dalam penulisan, antaranya pantun, sajak, syair, gurindam dan karangan berbentuk imajinatif dan naratif. Sebentar tadi kita telah mendengar Syafiq membaca sebuah pantun. Pantunnya ialah: Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Pantun dicipta oleh orang Melayu
Pantun juga mempunyai pembayang dan maksud. Pembayang dalam pantun ini ialah Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Maksudnya pula ialah hancur badan dikandung tanah dan budi yang baik dikenang juga. Pantun juga mempunyai rima, iaitu bunyi pada hujung baris pertama dengan bunyi baris ketiga adalah sama. Begitu juga dengan bunyi baris kedua dan baris keempat adalah sama. Ravi pula telah membaca sebuah syair. Syairnya ialah Anakku sayang, salammu nyata dalam pelajaran bertutur kata, duduk menulis kalam di ladang, kembali kepada sekalian pendeta. Syair telah dicipta oleh orang Arab. Syair tidak mempunyai pembayang seperti pantun. Kesemua baris dalam syair ialah maksud. Setiap baris di dalam syair mempunyai bunyi yang sama di hujungnya. Azizah telah mendeklamasikan sebuah sajak. Mari kita dengar semula sajak yang telah dideklamasikan oleh Azizah sebentar tadi. Guruku yang baik masih mengajar lagi, sedang aku kini sudah besar. Dulu wajahnya muda, kini rambutnya memutih kepala. Ada anak-anak muridnya sudah menjadi menteri. Seorang guru tua, dia masih di situ menabur jasa-jasa. Dialah pendidik bangsa. Sajak tidak mempunyai bentuk yang tetap seperti pantun dan syair. Sajak boleh ditulis mengikut kesukaan kita dengan menggunakan bahasa yang indah. Gurindam pula sejenis puisi yang lama. Gurindam mengandungi soalan dan jawapan. Isi-isi dalam gurindam berkaitan dengan perkara-perkara yang penting. Contoh gurindam yang telah dibacakan oleh Syafiq tadi ialah banyak cakap tak baca buku, macam membawa duit tak laku. Kurang berfikir, rajin membangkang, bila-bila pun di baris belakang. Membaca buku karangan tokoh, bagai berpaut di dahan kukuh. Mari kita perhatikan pula contoh penulisan genre yang lain, iaitu cerpen dan novel. Cerpen terdiri daripada dua perkataan yang digabungkan, iaitu cerita dan pendek. Oleh itu, cerpen bermaksud cerita pendek. Novel pula ialah cerita panjang yang biasanya ditulis dalam bentuk buku. Kali ini, kita akan belajar tentang karangan. Karangan terdiri daripada karangan imajinatif dan karangan naratif. Karangan imajinatif berdasarkan khayalan dan karangan naratif berdasarkan sesuatu peristiwa. Mari kita saksikan adegan seterusnya tentang perbincangan karangan imajinatif dan karangan naratif. Apa yang cikgu lukis itu? Cantiknya lukisan cikgu. Kalau begini, cikgu kena ajar pendidikan seni. Mengapa cikgu diam aja? Sebenarnya, cikgu sedang menumpukan perhatian terhadap lukisan cikgu ni. Kalau cikgu tak tumpukan perhatian, sudah tentu cikgu tak dapat lukis sebegini. Saya setuju. Ayah saya pun cakap begitu. Ketika melakukan sesuatu perkara, kita mesti memberi tumpuan. Ayah saya kata lagi, banyak kemalangan jalan raya berlaku kerana pengguna jalan raya tidak menumpukan perhatian. Bagaimanakah bapa kamu tahu? Sebenarnya, kalau kamu nak tahu, bapa kawan kita ni seorang pegawai polis trafik. Oh, begitu. Cikgu kata nak belajar karangan, tapi mengapa cikgu melukis burung pula? Saya pun tertanya-tanya juga. Yalah,
Selalunya kita belajar di dalam kelas, tapi hari ini kita belajar di taman pula. Tentu ada perbezaannya. Sebenarnya, tajuk karangan kita hari ini ada kaitannya dengan burung. Sebelum tu, cikgu nak tanya, apakah nama burung yang kamu ketahui? Burung merbah? Burung piung, Burung merpati. Kamu pula, Azizah? Burung murai, cikgu. Seperti murai tercabut ekor. Bagus, Ravi. Itu ialah peribahasa. Siapakah yang tahu maksud peribahasa itu? Burung yang cikgu lukis ni burung apa? yang besar dan cantik itu ialah burung merak, manakala yang kecil itu ialah burung pipit. Bagus. Sekarang, mari kita dengar cerita ini. Di sebuah kampung, tinggal seekor burung merak dan seekor burung pipit. Burung merak dipelihara oleh seorang yang kaya, manakala burung pipit tinggal di atas pokok. Burung pipit terpaksa mencari makanan sendiri. Burung merak pula diberi makanan yang lazat oleh tuannya. Merak menjadi sombong. Apabila burung pipit datang berjumpa dengan merak, merak akan menghalau dan menghina pipit. Pipit rasa sangat sedih. Sikap merak ini juga dibenci oleh burung-burung yang lain. Walaupun merak mempunyai bulu yang cantik, tetapi merak tidak tahu terbang. Pipit selalu menasihati merak supaya belajar terbang. Namun, merak enggan mengikut nasihat pipit. Pada satu hari, hujan turun dengan lebatnya. Semua penduduk kampung telah berpindah termasuk tuan burung merak. Namun dia terlupa untuk membawa merak bersama-samanya. Kampung itu dinaiki air. Merak merasa amat takut. Dia cuba meminta pertolongan burung-burung lain, tetapi tak dipedulikan. Akhirnya merak pun dihanyutkan oleh arus air hujan. Sedihnya. Begitulah kalau kita bersikap sombong. Sudah tentu merak mati lemas. Kasihan. Kita mesti mengambil pengajaran daripada cerita itu tadi. Bagus. Nampaknya kamu dah faham tentang cerita itu tadi. Sebenarnya, daripada cerita itu tadi, kita dapat menulis satu karangan. Karangan jenis apa itu, cikgu? Karangan imajinatif. Apakah ciri-ciri karangan ini, cikgu? Karangan ini berbentuk rekaan atau khayalan. Karangan imajinatif merupakan karangan rekaan. Karangan ini mempunyai permulaan cerita, perkembangan cerita, kemuncak dan penutup. Sekarang, saya sudah faham tentang karangan imajinatif. Saya juga faham, cikgu. Ciri utamanya ialah rekaan. Kami juga faham, cikgu. cikgu. Bagus. Sekarang, kita lihat jenis karangan yang lain pula. Apakah karangan itu, cikgu? Karangan naratif. Tak pernah dengar pun, cikgu. Memang tak pernah dengar sebab kita belum pernah belajar lagi. Cepatlah, cikgu. Saya tak sabar-sabar lagi nak belajar. Sabar. Kan sabar itu sebahagian daripada iman. Cuba kamu dengar penerangan ini. Pada 27 Jun 1998, sebuah lapangan terbang yang sangat cantik telah dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Lapangan terbang itu ialah lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, iaitu KLIA. Lapangan terbang ini terletak di Sepang. Lapangan terbang ini merupakan lapangan terbang yang kedua terbesar di dunia. Menara kawalannya paling tinggi di dunia. Perbelanjaan untuk menyiapkannya ialah kira-kira 10 bilion. Keluasannya hampir 480,000 meter persegi. Pembukaan KLIA dapat meningkatkan kemajuan negara. Kita harus berbangga dengan kejayaan negara kita hari ini. Pernahkah kawan-kawan kita pergi ke KLIA?
saya belum pernah pergi. Saya pernah pergi pada tahun lepas. Kalau begitu, bolehlah kita adakan lawatan ke sana nanti. Nampaknya kamu semua berminat untuk ke sana. Selepas ini, bolehlah kita adakan lawatan ke sana. Cikgu jangan bimbang. Saya boleh uruskan. Bukankah saya setiausaha Persatuan Bahasa Melayu di sekolah kita? Sebenarnya, kita dapat menulis karangan daripada penerangan yang kita dengar tadi. Inikah yang dikatakan karangan naratif? Ya, betul tu Amir. Apakah ciri-ciri karangan ini, cikgu? Karangan ini menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman. Karangan naratif ialah karangan yang ditulis berdasarkan sesuatu peristiwa atau pengalaman. Nampaknya ada perbezaan yang jelas antara kedua-dua jenis karangan. Betul kata kamu tu. Karangan naratif berdasarkan sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Pengalaman kita seperti melawat ke sesuatu tempat juga digunakan untuk menulis karangan jenis ini. Selain itu, sesuatu peristiwa yang berlaku seperti hari sukan di sekolah kita, perasmian pusat sumber juga dapat digunakan untuk menulis karangan jenis ini. Bagaimanakah pula dengan karangan imajinatif? Ciri utama karangan itu ialah rekaan. Karangan rekaan ialah karangan imajinatif yang mempunyai permulaan cerita, perkembangan cerita, kemuncak dan juga penutup. Nampaknya kamu semua sudah faham tentang tajuk yang kita bincangkan hari ini. Cikgu harap kamu sentiasa membuat latihan. Adik-adik, daripada perbincangan tadi, dapatlah kita rumuskan tentang jenis-jenis karangan. Karangan imajinatif ialah karangan berbentuk rekaan atau khayalan. Karangan ini harus dimulai dengan satu cerita, perkembangan cerita, kemuncak dan penutup. Ciri-ciri karangan naratif pula ialah karangan ini ditulis berdasarkan sesuatu pengalaman atau peristiwa yang berlaku seperti hari sukan sekolah, perasmian pusat sumber, hari kemerdekaan dan sebagainya. Baiklah adik-adik, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Sebelum berakhir, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu. Jumpa lagi. Bahasa Melayu, bahasa kita digunakan orang setiap masa. Sangat kaya dengan pelbagai genre. Ada pantun dan juga ada syair. Pantun ada pembayang juga maksud. Syair tiada pembayang semua maksud. Gurindam ada soalan jawaban. Bunyi di ujung sama. Karangan naratif berkaitan peristiwa dan imajinatif berdasarkan hayalan. Jawab soalan. Sebutkan ciri-ciri karangan naratif dan karangan imajinatif. Hasilkan peta minda yang menunjukkan perbezaan antara karangan naratif dengan karangan imajinatif. Tulis satu karangan bagi setiap jenis karangan naratif dan karangan imajinatif.